Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan setinggi-tinggi kesyukuran, dengan sesungguh-sungguhnya. Tidak ada perasaan yang lebih berhak untuk kita lafazkan ketika saat dan detik ini adalah kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal, kerana dengan izinnya kita pada malam ini dibuka ruang seluas-luasnya untuk kita berada di dalam majlis ilmu, mendengar perkataan dan kalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang bersyukur dengan melakukan ketaatan, kerana syukur itu bukan hanya dengan lafaz. Kita bersyukur, cara kita membuktikan syukur itu kalau melihat kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita melakukan ketaatan berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda banyak bersalat malam dalam hadis yang masyhur yang selalu kita dengar? Aisyah bertanya melihat kepada kesungguhan Nabi, melihat kepada kegigihan Nabi. Aisyah tanya, kenapa engkau salat banyak wahai Rasulullah, sedangkan Allah telah mengampunkan dosa-dosa engkau, sama ada yang telah lalu ataupun yang akan datang? Jawapan Nabi itu memberikan makna dan maksud kepada makna syukur. Bila Aisyah tanya, kenapa engkau salat banyak, semayang sunat banyak, semayang malam banyak, tahajud banyak, Nabi kata, tidakkah boleh, apakah salahnya sekiranya aku menjadi afala akuna abdan syakura, apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya lambang, tanda, bukti seseorang itu bersyukur kepada Allah di atas nikmat dan kurniaan yang Tuhan berikan adalah dengan dia melakukan ketaatan. Salah satunya salat. Jadi orang yang nak menterjemahkan, orang yang nak membuktikan, orang yang nak menzahirkan syukur dia kepada Allah dengan cara dia melakukan ibadah, itu jalan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia bukan sekadar sembang, dia bukan sekadar cakap kosong, dia bukan sekadar ungkapan syukur, tapi dia mesti ada proof, bukti. Sebab itu kata para ulama, syukur itu ta'atul mun'im. Yang dikatakan syukur itu ta'atul mun'im, melakukan ketaatan kepada zat yang memberikan nikmat. Yang dikatakan syukur itu taat kepada pemberi nikmat. Maka hadirin mukminin, tidak ada jalan dan cara untuk kita nak menunjukkan syukur ini melainkan kita melakukan ketaatan. Hadirin mukminin, saya mengambil kesempatan dan peluang ini pada malam yang sangat berbahagia dan penuh dengan kesyukuran ini. Kita dalam program khas Zikra Ar-Rasul, mengingati manusia yang lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, manusia yang lebih kita cinta melebihi ibu dan ayah kita, manusia yang kita cinta lebih daripada kaum keluarga, anak dan saudara kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Umar Al-Khattab dalam hadis yang masyhur, Umar ada sebut satu perkataan kepada Nabi, aku mencintai engkau wahai Rasulullah melebihi segala-galanya kecuali diri aku. Umar kata dia cinta kepada Nabi melebihi ibu dia, melebihi ayah dia, melebihi anak dia, melebihi keseluruhan manusia kecuali diri dia. Maksudnya dia sayang diri dia lebihlah daripada dia sayang Nabi. Nabi kata la, Nabi kata tak Umar. Nabi kata tak. Nabi kata engkau mesti sayang dan cinta kepada aku melebihi diri sendiri. Umar kata demi Allah mulai hari ini aku mencintai engkau melebihi daripada diri aku sendiri. Nabi kata al-an, sekarang barulah benar iman engkau. Ini yang Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Nabi itu dicintai melebihi segala-galanya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia kata manusia ni bila dia cinta ayah dia, dia cinta mak dia, dia cinta anak dia, yang ni kita sebut hubbut tabi'in, cinta kerana fitrah. Orang sayang dekat anak bini ni, orang sayang dekat pak mak ni, dia panggil tabiat dia sayang. Tabiatnya macam tu, mak dia. Sayang kerana fitrah manusia itu akan cinta. Siapa pun dia, apa agama pun, latar belakang dia, siapa pun diri manusia itu, budaya dia, masyarakat dia, kaum dia, fitrahnya orang akan sayang pada mak bapak ni. Tak perlu diajar, tak perlu disuruh, dan tak perlu untuk ditunjuk contoh. Memang orang sayang. Mak ayah ni orang sayang. Anak bini ni memang orang sayang. Cuma kata Al-Hafidh Ibn Hajar, kita dengan Nabi SAW ni ada satu hubungan yang pelik. Satu hubungan yang sangat ganjil. Satu hubungan yang menyelisihi fitrah dan tabi'i kita. Pasal apa tuan-tuan? Apa hubungan kita dengan Nabi? Apa yang mengikat kita dengan Nabi? Apa kaitan tuan-tuan dan saya dengan Nabi? Apa yang menjadi titik pertemuan kita dengan Nabi? Kenapa tuan-tuan sayang Nabi? Adakah Nabi ahli keluarga tuan-tuan? Adakah Nabi kaum kerabat tuan-tuan? Adakah Nabi mempunyai hubungan silaturahim, darah daging, keturunan, kaum yang sama dengan tuan-tuan? Tak. Tidak ada yang mengikat dan tidak ada yang menghubungkan kita dengan Nabi SAW melainkan hubbud dini, kerana ikatan agama.
Ini ikatan yang paling besar. Kita cinta kepada Nabi itu bukan kerana fitrah kita, bukan kerana adik-beradik kita, bukan kerana benda yang biasanya macam tu. Tak. Kerana agama. Sebab itu cinta yang paling besar bukan cinta kerana hubungan keluarga ni, bukan cinta kerana hubungan fitrah insan manusia tu. Cinta yang dia buat kerana agama. Maka sebab itu Masjid Padang Katung Arifin malam ini Tuan Imam Al-Fadil Ustaz Khidir hafizahullah Jatangkuasa menganjurkan program yang saya juga tengok. Ada banyak program masjid yang di bawah pimpinan Ustaz Khidir ni sangat aktif mengimarahkan masjid. Dan saya malam ni ada kuliah di Arau. Tapi saya punya prinsip, kalau Ustaz Khidir yang jemput, saya tak pernah tolak lah. Kan? Tu nak buat macam mana? Bukan pasal payment. Payment tak tahu mana lah kan. Tapi segan dengan Ustaz Khidir ni kan. Dia, saya ingat boleh tarah makawali lah ni. Ada karamah ni. Jadi saya tak boleh tolak lah, takut kerana tulah nanti. Terima kasih Ustaz Khidir, Tuan Jatangkuasa Masjid. Tajuk kita malam ini, insya-Allah. Saya nak secara ringkas. Tajuk kita tajuk yang santai, tajuk yang menarik. Tajuk ketawa dan menangis. Tajuk Nabi seronok dan Nabi sedih. Pertama tuan-tuan, nombor satu, bila kita bercakap tentang Nabi ni, petang tadi pun ada satu orang hantar video kat saya. Bila kita cakap tentang Nabi, kita semua bersepakat. Saya rasa tak ada orang yang khilaf di dalam bab ini. Apa dia tuan-tuan? Nabi adalah bashar, manusia macam kita. Nabi ni manusia macam saya dan macam tuan-tuan. Al-Quran menyebut hal yang sama. Al-Quran menyatakan perkara tersebut. Quran kata apa? Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilai. Quran kata, katakanlah wahai Muhammad, aku Nabi itu bashar, manusia, mithlukum, sama macam kamu. Nabi itu sama macam kita. Dari sudut apa? Insan, dari sudut dia manusia. Sebab itu kita baca hadis, Nabi ada ketika dia mengantuk, ada ketika dia takut, ada ketika dia sedih, ada ketika dia gembira, ada ketika dia mempunyai nafsu kepada wanita, ada ketika dia marah, ada ketika dia tersilap. Ada hadis-hadis yang seperti itu. Kerana dia manusia. Allah melantik Rasul daripada kalangan manusia. Sebab itu ada keadaan kita tengok Nabi bergurau. Saya akan baca hadis-hadis yang seperti itu. Sebab itu tajuk ini sangat hebat. Tajuk ini sangat menarik. Tajuk ini mengajak kita mengenali Nabi SAW sebagai manusia yang dilantik oleh Allah dengan meraihkan tabiat manusia. Tuan-tuan nak ikut Nabi. Macam mana tuan-tuan nak jadi pengikut Nabi? Adakah orang yang nak jadi pengikut Nabi itu kena sentiasa tegas, kena sentiasa garang, atau kena sentiasa menangis, atau kena sentiasa berada di masjid, atau kena sentiasa baca Al-Quran 24 jam? Yang nak jadi pengikut Nabi itu macam mana? Yang nak kata sebagai, orang kata hubbun Nabi, sebagai orang kata cinta Nabi, nak tiru Nabi itu macam mana? Kita nak tengok Nabi itu dalam rangka dia sebagai manusia, hidup dia tu macam mana. Itu Nabi kata dalam hadis yang masyhur, Nabi kata dia salat, dia tidur. Dia berpuasa, dia makan. Nabi lapar tak tuan-tuan? Tuan-tuan, Nabi lapar tak? Lapar. Nabi lapar. Dalam hadis, Nabi keluar pada satu malam, jumpa Abu Bakar, jumpa Umar. Nabi tanya, ma akhrajakuma, pasal apa hangpa keluar ni? Waktu ni orang tak keluar, kami lapar. Aku pun lapar.
Jom pergi rumah sahabat tu. Nabi lapar. Tiba-tiba mai satu orang kata, tak makan. Saya kenyang dengan zikir. Sakan dia lebih daripada Nabi. Dia kata lelaki hang tak makan lah. Lelaki saya tak makan ustaz oi. Lepas tu tak lapar. Dia kalau lapar dia istighfar 33 kali kenyang. Lelaki hang mau kalau banding dengan Nabi lebih daripada Nabi. Pasal itu manusia dia mesti apa pun ditimbang tara dengan kelakuan dan amalan Nabi. Nabi dalam perang kebal atau tidak? Saya nak tanya tuan-tuan, Nabi dalam peperangan cedera ataupun tidak? Luka ataupun tidak? Ataupun tuan-tuan kata Nabi kebal? Pasal itu tak ada istilah ilmu kebal dalam Islam. Nabi SAW tuan-tuan baca dalam sirah, luka, patah gigi, terkoyak pipi, jatuh pengsan dalam perang Uhud, sampai sebahagian kata Nabi dah wafat. Dipanah ni, kena panah. Sahabat mai cabut anak panah tu sampai tercabut gigi dia. Panah tu bila kena muka Nabi, tertusuk masuk, dia tak melantun pi. Payahlah cerita hak tu, pi contoh hak mudah. Nabi pergi Taif, betul tak? Tuan-tuan, Nabi pergi Taif, betul tak? Tuan-tuan dengar orang Taif baling batu, betul tak? Batu jadi apa? Batu yang dibaling kepada Nabi tu jadi apa? Jadi buah kurma. Jadi buah Melaka. Jadi jok kodok. Orang Taif baling batu dekat Nabi, batu jadi apa? Jadi batu kena Nabi berdarah. Ini menunjukkan bashar. Ini menunjukkan insan, manusia. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha cerita, satu malam Nabi takut, tak berapa nak jerap lena. Risau ada sesuatu berlaku. Datang dua orang sahabat menawarkan diri untuk berjaga, berkawal di luar rumah Nabi. Selepas sahabat tawarkan, mereka duduk di depan pintu rumah Nabi jadi pengawal keselamatan. Aisyah kata Nabi tidur sehingga aku mendengar dengkuran Nabi. Nabi, orang utara kata mengeruh. Sebab apa mengeruh? Berdengkur. Jerak lena kerana letih. Nabi letih. Dan Nabi pernah terlewat letih, Nabi letih. Kan? Dalam peperangan sehingga Nabi terlewat subuh, kata Bilal. Jadi saya peliklah bila ada orang tulis buku. Saya faham di masjid ini ada doktor, ada pakar kesihatan. Saya peliklah kalau ada orang tulis buku lepas tu jual pula rahsia Nabi tidak sakit. Ini satu buku yang tak betul lah. Nabi sakit ke tak? Sakit ke tak, tuan? Tu dia tulis buku tak nak sakit. Rahsia makanan Nabi tak sakit. Contohilah Nabi tidak pernah sakit. Siapa yang habang kata Nabi tak sakit? Nabi sakit. Di hujung-hujung usia Nabi sakit. Kerana dia manusia. Bukan menyebut Nabi sakit, menyebut Nabi lapar, menyebut Nabi mengantuk, menyebut Nabi letih, menyebut Nabi mempunyai nafsu syahwat. Adakah ini boleh membawa kepada menghina Nabi, merendahkan Nabi? Tak. Ini sebenarnya adalah mengikuti apa yang Nabi nak, meletakkan Nabi pada kedudukan yang diletakkan oleh Tuhan dia sebagai manusia. Sekali lagi bila saya baca hadis-hadis Nabi gelak, Nabi melawak dengan bini dia, lumuk makanan di muka, tuan-tuan kata, takkan kot Nabi bergurau sampai lepas tu? Ada. Nabi ambil makanan, tuan-tuan, bergelawak dengan Saudah. Nabi lumuk makanan di muka dia. Suruh Aisyah, hang pun lumuk sama, bagi dia sikit. Lawak. Tiba-tiba kita baru main masjid 2-3 kali, bini ajak melawak, duk buat cengih pelik. Kononnya nak ikut Nabi, duk buat stres, duk buat sengak. Kan? Yang orang perempuan pula duk main kuliah duha 2-3 kali, bini laki tempuh pun duk buat cengih. Tempuh apa ni? Orang ada yang mayang ni. Amboi. Kan? Takkan ni
takkan ini wajah yang Nabi ajar atau ini yang dikatakan kehidupan manusia. Tak. Maka sebab itu saya selalu tekankan Nabi itu bashar. Ada orang kata di Saudi orang duk amal sunnah Nabi, klinik katil kosong. Katil kosong. Pasal apa? Pasal semua orang amal pemakanan sunnah, amal sunnah Nabi, semua pakat sihat. Dia pergi klinik mana ni? Dia pergi hospital mana? Hospital tak buka lagi kot. Ini juga satu dakwaan yang tak betul, cerita yang tak betul. Di Saudi ramai je orang sakit. Kita bawa jemaah umrah 2-3 jam tunggu baru nak boleh masuk. Queue, ramai orang sakit di Mekah. Ini pasal itu agama mengajar kita guna akal. Agama tak suruh kita dengar, telan, percaya. Ini bukan sifat agama. Alladzina yastami'una al-qaul, dengar tetapi bukan dengar dan terima. Ini sifat agama. Hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita nak baca hadis-hadis Nabi, bagaimana dia menangis dan dia ketawa ini, dia akan menambahkan lagi kasih kita kepada Nabi, kerana Nabi itu menjadi contoh uswatun hasanah, menjadi qudwah, role model yang kita mampu untuk ikut. Ada orang cerita Nabi tak ada bayang. Nabi tak ada bayang. Ini pun tak benar. Cerita Nabi tak ada bayang. Nabi ni dia manusia yang ajaib. Dia tak ada bayang. Bahkan dalam hadis, kalau sempat kita baca, ada sekurang-kurangnya 2 hadis yang keluar daripada mulut Nabi yang dia sebut dia ada bayang. Saya nak cerita ni bukan nak cerita isu bayang apa pikono kok mana ni. Saya nak habang memahami Nabi sebagai manusia biasa. Dia ada bayang. Banyaklah lagi riwayat-riwayat yang kita boleh tengok dan kita boleh lihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tuan-tuan, bolehkah gelak dengan teriak ni? Teriak ni tak ada masalah sangatlah. Gelak ni boleh tak gelak? Pertama, gelak boleh tak gelak? Bukan senyum. Depa kata Nabi tak pernah senyum. Ustaz cerita Nabi tak pernah gelak. Nabi ni dia kalau dia seronok pun dia senyum. Ibtisam. Kan? Dia senyum, tabassam. Dia senyum. Jadi orang yang kuat agama ni dia pun tak gelak lah. Kan? Tengok pimai-pimai pantang tu pun teriak. Tengok Maharaja Lawak pun teriak. Cucu balik mai boleh rentas neri tengok Tok Wan, tengok Maharaja Lawak teriak. Awak Tok Wan teriak, dia buat lawak. Tak boleh gelak. Gelak ni ahli neraka. Kawan tu buat lawak, kita pergi teriak. Kita tengok Quran kata apa. Di dalam surah An-Najm ayat 43, Allah Subhanahu wa taala sebut, ini dalil yang pertama. Ini saya nak mula ni tuan-tuan, insya-Allah dalam 14 minit. Kita ada 14 minit. 14 minit ni kita akan go through satu persatu beberapa dalil yang kukuh, bukti ada ketika Nabi menangis dan ada ketika Nabi ketawa. So kita akan go through dalil ya. Ini sistem kita. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah, yakni Allah, yang menjadikan manusia ketawa dan menangis. Jadi Allah sebut dalam surah An-Najm ayat 43, dialah Tuhan yang menciptakan manusia dalam keadaan ketawa, menjadikan manusia ketawa, adhaka wa abka, dalam keadaan menangis. Jadi fitrah manusia, naluri insan manusia itu, dia kadang-kadang ketawa, dia kadang-kadang menangis. Siapa yang menjadikan ketawa menangis ni? Tuhan. Itu yang pertama. Sebab itu kita tengok Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia ada membawa beberapa hadis di dalam satu bab yang dia namakan bab senyum, gelak dan menangis. Dia ada letak satu bab senyum dan ketawa. Itu bab yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dia bawa satu hadis
Dia kata adalah Nabi SAW ini seorang yang suka senyum dan ketawa. Dua-dua Nabi buat, senyum dan ketawa. Ada hak yang biasa-biasa, Nabi senyum. Tapi ada yang sakan sikit, Nabi gelak. Dhahika yadhak, artinya dia gelak. Gelak lagu mana? Sahabat kata gelak sampai nampak gigi gerham. Gelak sampai nampak gigi, mata buka mulut. Takkan setengah orang dia warak. Tak tahulah warak. Gelak pada tempat yang sepatutnya, menangis pada tempat yang sepatutnya. Manusia. Apakah benar dalam hidup ni kita tak boleh happy? Adakah benar bila kita dekat dengan agama, kita nak mencari jalan balik pulang kepada Tuhan, kita kena berubah hidup kita, kena tinggalkan keseronokan dunia, tak mau bercampur dengan ahli keluarga, kan? Nak berzikir 24 jam. Tuan-tuan tengok hadis ni. Imam Muslim, hadis sahih Muslim daripada Hanzalah. Ini orang agama kena ada view yang jelas macam ni, kena ada view yang betul. Ini benda ni kita kena sebut dulu sebagai prinsip. Sebab kadang-kadang kita tengok pasal tu manusia yang dicerita tu kadang-kadang tak masuk akal. Tak payah duk ceritalah tok wali ni. Balik pada cerita Nabi SAW. Kita tengok. Kata Hanzalah, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wa'adhana fa dhakkara an-nar thumma qala. Dia kata apa? Dia kata kami ni bila duduk kunna 'inda Rasulillah, bila kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wa'adhana fa dhakkara an-nar. Macam tuan-tuan duduk dengan saya, kita ceramah agama, tuan-tuan rasa apa? Bila dengar ceramah agama, tuan-tuan rasa apa? Rasa takut. Sebab itu ceramah agama, kuliah agama, pengajian agama, dia mesti menimbulkan keinsafan. Dia mesti menimbulkan kesedaran. Dia mesti membawa manusia dekat kepada Tuhan. Dia bukan medan untuk manusia berseronok. Pasal itu bila kita mari dengar kuliah agama itu mendidik jiwa. Kuliah agama itu membawa kita dekat kepada Tuhan, membawa kita rasa takut kepada Tuhan. Itu sifat kepada kuliah agama. Bukan kita main nak seronok, bukan kita main nak bergelawak, kan? Bukan nak main dengar cerita-cerita mengarut. Dia mesti memberi sentuhan jiwa. Macam sahabat kata, Nabi mengingatkan kami tentang neraka, timbul rasa takut, timbul rasa gerun. Thumma ji'tu ilal bait, kemudian lepas habis kuliah agama, kami pun balik ke rumah. Bukanlah 24 jam duduk masjid. Ini so-so kata jadi orang agama, so-so kata jadi orang masjid, payah nak balik ke rumah, kan? Duk kira atok masjidnya, dak baliklah. Bila Nabi Aisyah kata Nabi ni dia duduk di rumah, dia buat kerja rumah, tolong bini dia sikit, buat urusan sikit, bila azan dia pergi masjid. Ini anak balik dah lama tak balik, anak balik, mana pak mak tak nampak kami balik dekat 2 jam. Bukan kata hampa, aku nak kelih dia pun susah. Dia menikah lain ke? Tak. Dia duduk di masjid. Tak betul. Itu bukan cara Nabi. Betul Nabi salat di masjid, tapi adakah Nabi duduk batak di masjid? Tak. Baliklah kat keluarga. Setengah keluar sampai tinggal keluarga sampai tak ketahuan. Kan? Nabi kata kafa bil mar'i ithman ay yudi' man yaqut. Tuhan menghukum dosa satu orang yang dia mensia-siakan keluarga dia dalam mengutamakan benda-benda yang lain lah, kan? Tu Nabi sebut. Kata sahabat ni, ji'tu ilal bait fadahaktu as-sibyan wa la'abtu al-mar'ah. Kami bila balik pada keluarga kami pun gelaklah dengan mana anak kami sibyan, dan kami pun mainlah bergurau senda dengan bini kami. Dia rasa dia munafik. Pasal apa? Tadi duduk dengan Nabi berasa lain, balik duduk main berseronok, duduk bergelak dengan keluarga pula. Ni saya nak habaq prinsip agama ajak ni.
Kemudian dia kata fa kharajtu falaqitu Abu Bakrin, aku pun keluar nak pergi jumpa Nabi, nak pergi cerita perangai kelaku aku ni. Tadi lain balik dengan keluarga lain. Aku jumpa Abu Bakar, aku cerita fa dzakartu dzalika lahu faqala wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkuru. Dia kata aku pun lagu hang juga. Duk dengan Nabi lain, rasa lain, takut balik kat keluarga rasa lain. Depa pun pendekkan cerita, mai cerita dekat Nabi SAW apa yang mereka rasa. Depa balik kat keluarga depa, balik dekat anak bini depa, depa bergurau senda, depa bermain-main, depa bersembang seolah-olah depa tak teringat kepada neraka yang baru depa dengar daripada Nabi tadi. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Nabi kata, "Ya Hanzalah, sa'atan sa'atan, law kanat takunu qulubukum kama takunu 'inda adh-dhikri, la safahatkum malaika hatta tusallim 'alaikum fit turqa." Nabi ni, mulut Nabi ni, dia kata apa? Hanzalah, itu bukan munafik. Tak salah duduk di masjid rasa lain, balik dekat anak bini rasa lain. Sa'ah. Kehidupan ini ada detiknya, ada saatnya, ada waktunya, ada masanya, ada keadaannya, ada situasinya. Artinya bukanlah maksudnya satu orang manusia itu menangis 24 jam. Ini juga bukan agama. Gelak sampai tak berhenti 24 jam. Seronok sampai tak tahu mana hala. Juga bukan agama. Sa'ah. Ada ketika, ada waktu. Tak tekan tuan-tuan duduk dengan anak bini, duduk bergurau apa semua. Macam tuan-tuan duduk dalam kuliah. Macam sama ke? Sama sakan. Nabi kata kalau ada orang lagu tu, malaikat mai salam dengan dia. Macam tu saya di meja kuliah, di meja ceramah begini. Bila bersembang dengan bini saya takkan, innal hamdalillah, dengarlah wahai isteriku, hang tolong pergi ambil nasi buat mai sini daripada Nabi. Takkan saya cakap macam tu. Takkan hubungan dengan isteri macam tu. Takkan bercakap dengan kawan macam tu. Ada ketikanya. Di meja kuliah, di meja makan, di masjid, di rumah. Lepas tu mereka tengok Ustaz Khidir bawa anak pergi bagi makan ikan di mana-mana. Itu imam ni ada masa duk bawa anak bagi makan ikan, bawa naik kuda. Pilah duk masjid baca Quran tu. Dia pun ada anak bini juga. Takkan nak mengadap muka makmum ya, naik cemuih juga. Ada masa, ada ketika. Orang berniaga, pergi berniaga. Kan? Aktiviti masyarakat jalankan seperti mana? Biasa. Itu yang penting. Itu apa yang saya nak sebut. Okey tuan-tuan. Kemudian kita tengok sikit ada berapa ketika Nabi SAW bergurau. Ini kita nak pecah pada dua bahagian. Pertama, saya nak baca hadis-hadis Nabi ketawa. Bila Nabi ketawa dan bagaimana Nabi ketawa. Yang pertama, kita pergi pada hadis-hadis Nabi ketawa. Supaya bila tuan-tuan tengok Nabi ketawa, tuan-tuan boleh memahami tabiat Nabi SAW. Satu, kita tengok. Pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi pernah bergurau dengan seorang wanita tua. Dia datang kepada Nabi untuk berdoa supaya dia dimasukkan ke dalam syurga. Orang tua mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak masuk syurga, tolong doa." Nabi kata, "Orang tua macam hang ni tak masuk syurga." Teriak dia. Lepas tu Nabi pergi habang kat orang lain, hampir habang dekat dia. Bukan maksud dia tu tak boleh masuk syurga. Tapi kalau dia masuk, dia tak tua macam tu. Dalam syurga tak ada orang tua, semua jadi muda. Nabi melawak. Tapi kasarlah juga sampai kawan tu teriak. Kan? Kawan tu mai kata, "Rasulullah, jadikan aku ahli syurga. Orang tua macam hang tak masuk." Macam hang tu, umur tu. Kalau hang masuk, hang tak tua, hang muda. Itu maksud Nabi. Tapi dia teriak balik, sedih. Nabi kata dia tak masuk syurga. Kan? Itu Nabi SAW melawak. Itu dalam riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi juga pernah bergurau dengan budak-budak seperti dalam riwayat Bukhari. Nampak? Nabi melawak dengan budak-budak. Seperti kata Mahmud Ar-Rabi'. Mahmud Ar-Rabi' kata, "Aqaltu min Nabi SAW majjatan majjaha fi wajhi." Nabi ni masa aku umur 5 tahun. Masa umur 5 tahun, kata Mahmud bin Rabi', Nabi hirup air dalam bekas air dan Nabi sembur air ke muka aku. Yang ni melawak orang tua dengan budak. Jangan tuan-tuan duk pergi beli air, duk melawak lagu tu sama-sama tuan-tuan pula.
Kan? Nampak? Nabi dia melawak. Budak tu umur 5 tahun. Budak-budak dia melawak macam tu lah. Dia pergi isap ayak, buah dalam mulut, pergi sembur. Budak-budak tu syok lah. Kan? Musik. Nabi musik budak-budak. Gelak budak tu. Seronok. Nabi juga pernah dalam hadis yang masyhur, Nabi juga pernah mengusik ataupun memujuk anak saudara Anas, Unais. Abu Umair. Budak tu bela burung. Burung tu mati. Dia duk teriak lah. Nabi lalu. Nabi kata, "Madza fa'ala Nughair ya Aba Umair?" Budak Abu Umair, Nabi panggil dia. Abu Umair, burung hang duk buat apa? Duk buat apa-apa mati. Nabi melawak dengan dia. Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membenarkan umat Islam untuk berhibur. Berhibur. Ketawa ni seronoklah, gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam hadis Bukhari pergi ke majlis kenduri. Kemudian Nabi mendengar beberapa orang gadis memukul kombang dan menyanyi lagu menyanyi lagu dalam majlis tu. Dan Nabi pun dengar depa duk menyanyi. Dan depa sebut satu perkataan, depa kata apa? Di sisi kami ada Nabi yang mengetahui perkara yang akan berlaku. Nabi kata jangan sebut macam tu. Yang tu tak kena, dia punya lirik tu tak betul. Aku tak tahu. Allah saja yang tahu. Tapi Nabi tak larang mereka menyanyi. Nabi tak larang mereka berhibur, kerana itu majlis kahwin. Sebab itu Nabi pernah tanya kepada Aisyah. Nabi tanya Aisyah, tak ada menyanyi-menyanyi ke? Tak ada hiburan ke? Orang Ansar dia suka pada hiburan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata apa? Islam tidak pernah mewajibkan manusia agar hidup mereka itu seharian hanya zikir semata-mata, Al-Quran sepanjang masa, atau berada di dalam masjid setiap waktu. Islam mengiktiraf manusia itu mempunyai fitrah dan tabiat. Itu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata Islam mengiktiraf fitrah manusia. Kan? Bahkan dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita dia tengok orang bermain orang Sudan main pedang. Bermain pedang dalam masjid. Kita ambil masa sikit. Main pedang dalam masjid. Aisyah kata Nabi SAW dia macam letak muka dia di bahu dan dia suruh dia suruh Aisyah tengok. Sampailah Aisyah kata aku jadi jemu. Habis jemu, dia kata cukup. Dia balik. Artinya apa? Nabi tidak larang. Bahkan di hujung-hujung hiburan itu, di hujung-hujung keseronokan itu, Nabi kata apa? Supaya manusia mengetahui aku diutuskan dengan agama yang bersifat Hanafiyah, samhah, agama yang mudah dan lapang, agama yang bertolak ansur, agama yang meraihkan fitrah manusia. Nampak? Okey tuan-tuan. Itu antara hadis Nabi SAW ketawa, bergurau, melawak, mengusik, berseronok, berhibur. Itu kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan ada ketika dan waktu Nabi menangis. Kita ambil sikit. Bila Nabi menangis? Pada waktu bila Nabi menangis? Tadi dalam majlis kenduri, dengan budak-budak, dengan keluarga, Nabi menangis tak? Nabi bergembira, kerana itu fitrah manusia. Bila waktu Nabi menangis? Jadi kita tengok satu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata satu hari Nabi jumpa dengan aku, dalam hadis Bukhari. Nabi jumpa dengan aku. Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya." Kau baca Quran, aku nak dengar. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra' alayka wa alayka unzil." Aku nak baca Quran, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau. Dia segan, dia malulah Nabi suruh dia baca. Kemudian kata Nabi, "Na'am." Aku pun bila Nabi bersungguh-sungguh tu, faqara'tu suratan nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun baca surah An-Nisa.
Dia pun baca. Hatta ataitu ila hadhil ayah. Kemudian aku baca, Nabi dengar, Nabi suka dengar bacaan sahabat. Bila sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula syahida. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sebut hasbuk, hasbuk. Arab ni bila dia kata hasbuk, cukup, cukup. Pasal apa sampai datang ayat tu Nabi suruh berhenti? Ayat tu apa maksud dia? Ayat itu Allah kata, wahai Muhammad, engkau akan kami panggil sebagai saksi terhadap umat ini. Bagaimana engkau jika kami panggil untuk menjadi saksi bertanggungjawab di atas umat ini? Bila sampai pada ayat tu, Nabi tak boleh dengar lah, Nabi tak boleh teruskan. Nabi kata, Abdullah bin Mas'ud, berhenti, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, faltafattu ilaih fa idza ainahu tadrifan. Aku berhenti, panggung tengok muka Nabi, ainahu tadrifan, meleleh air mata, menangis. Bila orang baca Quran, mari zauq, mari satu ayat yang Nabi rasa ayat itu berbicara, minta dia bertanggungjawab pada umat ini. Dia rasa takut, dia menangis. Bila kita dengar Al-Quran, kita dengar imam-imam Mekah baca, dia menangis. Itu tabiat manusia. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, Nabi SAW juga pernah menangis daripada Abdullah bin Amr ketika Nabi membaca doa Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim ayat 36. Nabi juga pernah menangis ketika membaca tentang doa Nabi Isa kepada umat dia. Nabi baca doa Nabi Ibrahim, minta untuk umat Nabi Ibrahim. Baca ayat Nabi Isa, minta dekat umat dia. Nabi menangis. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi SAW dalam hadis tu kata apa? Allahumma ummati. Dia teringat dekat umat dia, dia menangis. Dia tengok Ibrahim baca untuk umat dia, Isa baca untuk umat dia, dia juga ada umat, kita umat dia. Allahumma ummati. Dia menyebut umat dia dalam keadaan dia menangis. Demikian juga dalam hadis yang cerita Nabi menangis ketika melihat Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan kenal Mus'ab kan? Mus'ab ni tangan dia kudung dalam peperangan, dipotong, putus. Asalnya orang kaya, bila dia nak dikebumikan, kain tak cukup untuk kafan dia. Asalnya Mus'ab ni orang kaya. Tarik kepala, terselak kaki. Tarik kaki, terselak kepala. Nabi kata tutup kepala, ambil daun-daun kayu, tutup kaki. Nabi menangis. Nabi kata apa? Bila bawa jenazah Mus'ab, Nabi baca dalam ayat Al-Quran. Nabi kata, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu. Nabi kata, sesungguhnya daripada kalangan orang-orang beriman lelaki, ada yang bersikap benar. Nabi tengok kesudahan Mus'ab tu, Nabi tersentuh. Nabi rasa sayu. Satu orang anak muda dalam keluarga yang kaya, pakai minyak wangi, daripada jauh boleh hidup dalam kemewahan, kesenangan, masuk ke dalam Islam, mati tak cukup kain kafan. Nabi tengok Mus'ab, Nabi teriak, nangis. Nabi kata, inilah di antara manusia yang bila dia bercakap, dia menunaikan cakap dia. Itu ketika detik Nabi menangis. Nabi juga menangis ketika anak dia meninggal, Ibrahim. Bila anak dia Ibrahim meninggal ketika kecil, Nabi menangis. Itu menangis kerana apa? Fitrah. Anak. Hatta Nabi, anak dia menangis. Orang tanya, ya Rasulullah, engkau teriak? Orang tanya dekat Nabi, engkau menangis ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Ya bin Auf, innaha rahmah. Wahai anak Auf, ini adalah bukti kasih sayang. Sebab itu kalau kita kematian ahli keluarga, kita rasa sedih, kita menangis, itu bukan kerana kita meratap. Itu bukan benda yang dilarang. Satu orang bila kematian ahli keluarga, dia menangis, dia sedih, dia berduka cita. Nabi kata, innaha rahmah. Itu tanda rahmat.
Itu tanda kasih. Tak salah kita menangis dalam keadaan kita diuji. Nampak? Dan yang terakhir tuan-tuan, bilakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis? Banyak dalam, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu dan detik Nabi menangis. Tapi kebanyakan tangisan Nabi ni kerana umat dia. Maka kesimpulan yang kita boleh buat, ada ketika dan detiknya Nabi ketawa dan Nabi tersenyum. Bahkan Nabi pernah ketawa dalam satu hadis yang masyhur tentang orang yang terakhir masuk dalam syurga kan. Nabi rasa cerita tu seronok. Sebelum daripada tu, satu orang, biasa baca tak yang satu orang laki-laki tu dia pergi berjimak dengan bini dia bulan Ramadan. Kan? Dia berjimak bulan puasa, dia pergi bersetubuh dengan isteri dia siang hari bulan Ramadan. Dia mai dekat Nabi. Dia tanya, Rasulullah, jahanam dah aku. Apa pasal? Aku bersama dengan isteri aku. Nabi kata, bebaskan hamba. Dia tak mampu. Nabi kita bagi makan fakir miskin. Puasa tak mampu, bagi fakir miskin makan pun tak mampu. Kafarah tak mampu, tapi langgar. Nabi kata, hang ambil makanan ni, kurma ni, hang pi cari orang susah, hang pi bagi depa makan. Tahu dia kata apa? Mula Nabi suruh dia bebaskan hamba, dia tak tahu, dia tak mampu. Nabi suruh dia puasa pun dia tak mampu. Nabi suruh dia bayar kafarah, pergi bagi makan orang miskin pun dia tak mampu. Nabi tolong dia. Nabi ambil buah kurma bagi dekat dia. Nabi kata, hang pi cari orang susah dalam Madinah ni, hang pi bagi buah kurma ni, bagi depa makan sebagai nak tebus kesalahan hang. Apa jawapan dia? Sahabat kata, lepas Nabi dengar jawapan lelaki tu yang pi bersetubuh siang hari tu, Nabi tergelak sampai kami nampak gigi gaham dia. Dia jawab apa? Dia kata, Rasulullah, kau suruh aku cari orang miskin dalam Madinah ni. Aku tak tahulah orang yang lebih miskin daripada diri aku ke diri. Dia kata, nak cari siapa pasal orang yang paling miskin tu, akulah dalam Madinah ni. Nabi dengar jawapan dia, Nabi tergelak. Nampak hadirin mukminin, inilah yang bila kita telusuri hadis-hadis ini, menggambarkan inilah susuk tubuh manusia yang dilentik oleh Allah, meraihkan sifat insan. Detik dan waktu dia ketawa bersebab, detik dan waktu dia menangis pada tempat yang sesuai. Tidak menjatuhkan iman dan kedudukan seseorang jika dia ketawa dan berseronok menikmati kehidupan dunia. Dan tidaklah seseorang itu aib pada diri dia jika dia menjalani kehidupan sebagai manusia seperti mana Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, agama diturunkan kepada kita sebagai manusia dan dia raikan tabiat kita. Mudah-mudahan bila kita terlalui hadis-hadis yang seperti ini, ada ketika kita tegas, ada ketika kita marah, ada ketika kita senyum, ada ketika kita menangis. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita lalui dalam kuliah ringkas dan khas ini memberikan ilmu dalam kita mengenali Nabi. Dan Nabi itu adalah manusia, insan seperti kita yang diberikan wahyu kepadanya. Mudah-mudahan kita dapat menepis cerita-cerita yang tak benar tentang Nabi. Sebab itu Nabi kata, jangan angkat aku lebih daripada kedudukan yang telah diletakkan oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi kuliah khas kita ini dengan marilah kita sama-sama berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini, dan kita bersyukur, kita gembira melihat di Mekah telah ditamatkan penjarakan sosial ni. Mereka dah mula salat secara rapat-rapat. Kita melihat, kita syukur atas nikmat itu. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Nabi dan sunnah dia, kita dapat kembali seperti asal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.